Ya, ya. Itu soalan kita. Masya Allah. Okey. Soalan pertama pasal bismillah ni. Saya Ya. pernah dengar pasal hujung bismillah. Ya. Itu saya sebab kan ada orang yang style orang tu dia sebelum makan ataupun sebelum minum dia akan buat hujung bismillah tu. Ada bismillah lagi, bismillah tawakal. Kita tahu lah kan. Okey, adakah itu sunnah ataupun itu macam mana? Ya, ya. Baik. Okey, saya ke soalan kedua pasal cincin ni. Okay, tadi kita pasal cincin lelaki kan. Ya. Okey, cincin untuk perempuan. So kan ada saya tu baca cincin perempuan ni untuk tengah manis dengan linting. Adakah dua ni dosa sebab ada yang cakap saya dua dosa haram dua ni jadi penunjuk dengan jari ni. Saya nak tahu sebab kadang-kadang macam saya tahu dua ni haram. So bila saya nampak orang tu pakai dua ni, saya tak nak tegur saya sebab saya tak ada yang betul-betul buat. Ya. Saya lepas kat saya. Ketiga. Ya, saya. Ya. Ya, ya. Masya Allah. Soalan yang sangat bagus sekali ya. Saya jawab dahulu soalan yang ketiga. Pasal mak dia ditanya. Kita ajak mak dulu lah. Jadi kita hormat, mohon maaf lah. Kita hormat orang tua dulu nah. Bertanya tadi bagus sebab nak buka untuk bagi ruang pada mak. Bagi cuma saya jawab mak saya dulu. Mak saya pula. Mak dulu. Baik, kenapa dalam surah An-Naml itu Bismillahirrahmanirrahim di akhir, walhal yang lain semua di permulaan. Hak tak ada Bismillah tu adalah surah Taubah. Surah itu ceritanya semua cerita tentang dahsyat-dahsyat, cerita pembunuhan, cerita dakwah, jumpa orang kafir, penggal kepala, pembunuhan-bunuhan lagu itulah keras. Jadi tidak sesuai kalau kita kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, tiba-tiba cerita tu dia cerita berbunuh-bunuhan, tak berapa nak kena kata sebagian ulama. Nah, yang kedua, surah itu At-Taubah itu dilengkapkan dengan ayat tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cerita burung hudhud, ingat kita burung hudhud. Ratu Balqis tanya mana burung hudhud ni, tak ada ni. Rupanya burung hudhud ni dihantar oleh Nabi Sulaiman dan dia bawa kertas macam surat Nabi Sulaiman lah, bawa terbang ke negeri Yaman. Nabi dekat Madinah, Madinah Saudi, Yaman pun Saudi tapi Southern part je lah kat bawah tu. Dan bila dibuka ni surat ni daripada siapa ni? Bila dibuka-buka ni, innahu min Sulaiman. Surat ni daripada Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi mohon maaf, bukan Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dekat mana? Nabi Sulaiman dekat Iraq, dekat Palestin di situ. Maka akhirnya dibuka, ni daripada siapa ni? Daripada Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab surat ni ada tulis bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah cerita dia. Kenapa dia di belakang? Kata ulama, kerana tak sesuai dengan cerita dan konteks kandungan dalam surah At-Taubah itu. Yang kedua, komplit juga sebenarnya ada 114 kerana dikomplitkan oleh ayat ini tadi. Jadi lengkaplah juga surah 114. Cuma rahsianya kenapa sahaja. Satu. Yang kedua, soalan yang pertama tadi Bismillah 7. Bismillah 7 ni banyak version. Ada Bismillah kalau baca cerita-cerita hantu, ada Bismillah 7. Bismillah 6 pun ada cerita hantu. Dulu saya ada kak saya suka cerita hantu. Bila saya baca-baca, kita suka membaca bacalah Bismillah 7 ataupun Bismillah 6 untuk menghalau hantu. Bismillah 7 tu lagu ni, nanti boleh buka Google. Tulis ya Bismillah 6, 7 dia jadi keluar yang saya baca ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahis-sami'il basir alladhi laysa kamithlihi syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khallaqil alim alladhi laysa kamithlihi syai' wa huwal fattahul alim. Bismillahil ladzi laysa kamithlihi syai' wa huwal alimul khabir. Bismillahil ladzi laysa kamithlihi syai' wa huwal alimul qadir. Bismillahil azizil karim alladzi laysa kamithlihi syai' wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurur rahim alladzi laysa kamithlihi syai' wa huwal ghafurur rahim. Fallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahim. Kalau baca bismillah dia jadi bismillah 7. Tak baca bismillahirrahmanirrahim dia jadi bismillah 6. Sama sahaja. Nah, ada pun yang tadi bismillahirrahmanirrahim bismillah ada, cuma saya tak ingat lah ni. Jadi nak makan boleh. Apa tujuan tadi? Tujuan tadi ini kalau kita baca dia boleh menghindarkan daripada racun dan santau-santau nak buat jahat-jahat. Terlanjur kita sebut lagu tu, lagi pun nak makan, makanan sudah ada, tapi tak payah baca ni sebab ni insya-Allah semua okey nah. Ini tempat-tempat yang agak pelik-pelik sikit. Lagu mana? Ini sangat bagus ni. Ayat ni dia cahaya lagu ni sebelum nak minum buat lagu ni. Ni petua saja nah, petua. Kalau ada bayang-bayang, insya-Allah ayat ni bagus. Ayat ni tak ada racun, tak ada santau-santau lah nama pilih nah. Kalau kita buat lagu ni tak ada bayang dalam tu, jaga-jaga sikit lah. Buat minum ayat betul pun tak apa. Takut ada orang buat jahat kat kita. Ni buat dengan rumah kawan-kawan jangan dibuat. Buat apa tu? Tak ada saja. Jampi. Dia tak tahu kawan dia pun main majlis saya. Tak percaya saya kan. Dekat rumah tak payah buat tak apa. Ni tempat yang pelik-pelik yang kita pun jarang pergi. Takut saja nah. Satu ketua, yang kedua baca Ila fi Quraisy. Ila fi Quraisy ila bi marhilat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ulang 3 kali. Wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Ditakdirkan Allah kalau kita yakin. Ni kalau ada benda pelik dia pecah, gelas dia pecah. Cuma yang ditanya tadi tu yang 7 yang mana satu saya tak berapa nak yang mana cuma yang 7 tadi memang ada. Kemudian jari. Jari ni yang Nabi kata yang jangan dua hal tak boleh kita. Jari telunjuk dengan jari ni jangan disebarkan. Kalau nak pakai cincin jangan dua lagu. Dua ni. Ni cincin ni tak boleh. Ulama khilaf makruh ke haram ke? Kebanyakan kata haram. Cincin jangan lebih daripada 2. Kalau 2 jadi haram. Bukan haram, jadi makruh yang dekat pada haram. 5 ada cincin, kita pun tak tahu apa tujuan. Tunggu orang kan apa kan. Silakan pakai cincin di mana-mana jari pun tak apa dia. Ni adik kakak. Adik. Tapi yang perempuan pakai yang perempuan jangan ikut kami. Kami memang bagi sunnah. Yang lelaki kalau pakai sini pun ada hadis. Tapi lebih sunnah pakai sini. Jadi perempuan mana-mana pun tak apa. Tapi 2 ni jangan kebak. Telunjuk dengan ini. Sebab satu lagi hati kan ada trend lah ni pakai macam ni kan. Dekat sini dengan sini tu lagi jangan pakai. Sebab itu tak ada daripada isteri-isteri Nabi, orang-orang salihah tak ada guna lagu tu. Jadi kita guna macam lah ni pun tak apa dah. Jari ni ke boleh nak. Asalkan gambar 2 ni jangan. Silakan lagi ke lagu mana? Soalan terakhir Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan. Yang pertamanya kita ada dengar yang mana rahsia Fatihah. Macam mana tahu rahsia? Kita tahu baginda Rasulullah seorang kuat hakikatnya. Segala satu dia ingat berapa zikir rumah kuat. Macam mana kita nak jadikan bismillah ni seolah-olah bismillah kita tu kun fayakun kepada Allah. Itu satu. Kedua, kita ada mazhab Syafi'i, kita ada mazhab Hambali, mazhab Malik. Mana dia mazhab Muhammad bin Abdullah? Abdullah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik sekali daripada mengaji kita tentang macam mana kita nak jadikan bismillah ni jadi darah daging. Caranya ialah jadikan dia wirid. Kenapa dikatakan wirid selepas sembahyang tu wirid? Something yang kita lakukan continuously dia akan jadi wirid. Contohnya salawat. Saya bagi contoh mudah. Setiap kali hujung minggu
Tuan Haji main golf setiap minggu nah. Tu cerita golf kayu golf tadi tu. Tengok agak semalam ada ceramah semalam tu, ada orang tu ceramah cerita sebut kayu golf. Siapa datang? Jadi setiap hujung minggu mesti main golf, almost 20 years dah buat benda ni. Tiba-tiba satu minggu tu tak main golf, apa rasa? Mesti rasa tak sedap. Setiap hujung minggu mesti pergi mancing. Tak pergi mancing mesti tak rasa sedap. Sama juga masuk gym contohnya. Setiap 2 hari, 3 hari masuk gym lah. Tak masuk, ni kita dah buat almost years and years. Mesti rasa pelik. Sebab apa? Contohnya jogging. Setiap hari pukul 6 mesti kita jogging. Satu hari tak jogging mesti berasa pelik. Sebab jogging itu sudah menjadi wirid kita. Saya nak bagi bahasa mudah. Wirid ni sesuatu yang dibuat berterusan, tidak ditinggalkan. Jadi sedap. Dalam bahasa sufi, sedap tu namanya warid. Wirid menarik warid. Apa pentingnya warid? Warid itu pentingnya seperti pentingnya makanan pada perut. Seperti ayak pada perut. Bila kita lapar, tak ada makanan, kita jadi lemah. Makan makanan jadi bertenaga, sama. Amalan kita jadi kuat kalau ada makanan pada hati. Makanan pada hati itu, nourishment tu apa nama dia? Maksud nama dia warid. Warid tu nak hasilkan dia, jadikan suatu amalan salawat ke, Fatihah ke, Bismillah ke, Hauqalah ke, jadikan dia continuously. Itu jadi warid. Dalam satu caranya mungkin untuk kita kongsi bersama lah. Ialah jangan lupa untuk 786 kali tadi, jangan lupa. Ni out of yang kita buat biasa, buka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh ni jangan campur 786 tadi. Sebenarnya campur pun tak apa, tapi kita nak bagi kita kemah elok. Kita tak tahu banyak sangat baca bismillah berapa, tak tahu, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Biar tu dia tersendiri. Alai bismillah. Bismillah. Supaya darah daging. Nak tahu dia darah daging ke tak? Kalau dalam keadaan kita coincidence, sebenarnya dalam Islam tak ada coincidence ya. Kebetulan kita ada, semua dah ditakdirkan Allah. Katalah kita guna bahasa moden, coincidence. Terlangkap batu. Oh bismillah, Allah, ya Allah. Supaya tidak keluar mak kau. Oh mak kau. Oh pok. Mak orang jadi bangsa Kenapa jadi mak orang jadi bangsa? Itu saya tak boleh nak jawab lagi Jatuh je, oh mak kau. Oh mak kau. Awak tak kata oh mak saya. Oh mak saya, rasa pelik sikit ubah. Subhanallah, Allah, la ilaha illallah, Bismillah. Apa ni dapat sikit alhamdulillah, puji alhamdulillah. Dia keluar lagi tu jadi darah lagi. Satu. Yang kedua, kita ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada mazhab Hanbali, ada mazhab Hanafi. Mana mazhab Nabi? Dijawab semua mazhab Nabi. Semuanya adalah mazhab Nabi. Saya bagi satu contoh buku ni, kalau saya di tengah tempat Datuk, meja Datuk, saya tanya dengan Datuk, apa yang Datuk dapat lihat daripada buku ni? Datuk akan kata, ya, saya lihat ada muka seorang Maulana kat sini. Kemudian dengan nama dia sekali, dengan kekeliruan umat. Tuan-tuan kenal kan siapa depan ni? Tak kenal Muka depan ni tak kenal. Tak apa, beli nanti baru tahu siapa Isteri saya kata, abang. Dia kata, abang, mereka telah gelar, mohon maaf Tuan Haji Zakaria ni, saya buka cerita sikit. Abang, mereka telah impos gambar abang. Sebab abang biasa bersorban, ni dia kopiah. Pasal isteri saya tahu saya tak ada kopiah lagunya berlubang-lubang. Saya kata tak, sebenarnya waktu ambil gambar ni abang guna kopiah Tuan Haji Zakaria. Tuan Haji Zakaria. Waktu syuting dia, saya tak ada kopiah tu. Sebab saya pakai sorban. Kami tukar baju waktu itu. Jadi Tuan Haji pun ambil gambar ni Ni gambar saya. Nak habaknya gambar saya. Saya lagi pakai sorban. Ada orang tu cerita dengan saya, Ustaz,
Saya baca buku tu baguslah. Bagus betul kupasannya, pengarangnya, ni apa semua. Buku apa saya tanya? Buku ni dia tak tahu yang dia cerita tu saya. Baru ni dekat NTV 7 tu je, NTV 9. Penerbit tu kata, Ustaz, saya ada amal satu amalan. Satu pagi tu saya terkejut. Saya dah amal 2-3 tahun. Tiba-tiba Ustaz tu cerita amalan itu. Cerita amalan itu. Yang mana didengar? Radio KLFM 6.45 pagi sampai 7 saya masuk radio tu lah hari-hari. Saya bertukar dengan Ustaz Wan Solo Bani Deman. Jadi minggu ni saya lah, minggu satu lagi dia, kami tukar-tukar lah. Saya dengar dia. Saya pun cakap sikit, suara macam nak sama. Suara Ustaz ni macam nak sama dengan orang tu dia. Dengan orang dalam. Memang saya dah siapa lagi. Saya ajak dalam radio tu, saya ajak doa, baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahlu. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat Al-Kabir. Nabi kata, man qala, siapa baca hak ni faqad at'aba 70 malakan alf sanah. Siapa yang baca ni sekali, dia akan membenatkan 70 malaikat tulis ni 1000 hari. Sekali baca ni. Dia pun baca. Saya kata, Kak Ajah, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu. Bacaan tu kah? Dia kata bacaan tu, tapi suara macam nak sama, dia kata. Suara ustaz tu macam nak sama. Saya lah tu. Kenapa tak tengok? Lagu tu. Jadi yang itu dibaca tadi, baca madhab tadi tu, semua madhab. Datuk kata tak ada sama madhab dari sini. Cuba tanya dengan orang di belakang kitab ini, belakang Datuk. Dia akan kata, dah Datuk, saya tak nampak ada tulis kekeliruan umat. Datuk Hashim Yahya ada, Haji Saleh Ahmad ada, Uthman Muhammadi ada, orang lain pun ada. Tak ada pun saya nampak gambar Datuk. Tanya orang sebelah ni, saya pun tak nampak gambar, tapi saya tak nampak kekeliruan umat ada lah. Nama Ustaz Mahathir ada lah, tapi Hashim Yahya tak ada. Tanya orang sebelah ni, lagi tak nampak apa-apa. Saya tak nampak putih, dia kata tak ada apa. Sebenarnya yang dinampak tadi adalah satu saja. Satu saja, sebab main sama-sama. Lah, buku satu je pun. Sebenarnya 4 madhab tadi semuanya main ambil daripada hadis Nabi. Cuma cara memaham tu berbeza. Contoh saja lah, kenapa mereka sembahyang lagu ni tadi? Sebab Nabi pernah sembahyang dalam keadaan yang sesak-sesak, maka Nabi tangan buat lagu. Kadang-kadang Nabi buat lagu ni, kadang-kadang Nabi buat lagu ni saja. Ketika sahabat lihat Nabi buat lagu ni, mungkin saja Nabi solat Allahu Akbar, mungkin saja. Ataupun Nabi memang solat lagu tu. So every companion, setiap sahabat yang lihat, dia akan riwayatkan apa yang mereka lihat. Nabi sebenarnya sembahyang bukan hanya dalam satu situation. Nabi sembahyang dalam rumah, Nabi sembahyang dekat masjid, dalam peperangan, solat khauf, dalam musafir, berbeza cara sembahyang. Jadi semua yang diriwayatkan itu semua ada hadis yang sahih. Semua ada hadis yang sahih. Kerana mereka ambilan daripada sahabat. Sahabat melihat berbeza-beza. Akhirnya Imam Syafi'i ambil hadis ni. Dan Imam Syafi'i pun ada syarat menerima hadis. Umpamanya Imam Al-Bukhari tak akan ambil hadis kalau orang itu tak jumpa dengan siapa yang narrate the hadis. The narrators of hadis tu, dia nak mesti face to face. Kalau ulama lain lenient sedikit, tak apa, asalkan hadis betul, saya terima. Imam Syafi'i, Imam Bukhari kata no way, you mesti jumpa dengan face to face baru saya terima hadis. Lihat cara menerima hadis tu. Akhirnya bagi imam ini kata, saya tak mau ambil hadis tu pasal saya tak mampu nak kuat. Hadis kata jangan-jangan dia dah campur hal lain. Berbeza menerima hadis tu. Sebab itulah berbeza dari segi apa menerima madhab itu. Dia berbeza bukan kerana berbeza dari segi sumber, tapi dari segi pemahaman saja. Ya, Kita ni dia contoh suatu contoh. ya. Aula Masjidun Nisa. Aula Masjidun Nisa. Ya. Pemahaman sentuh Betul. itu berlainan. Berlainan. Macam mana? Betul. Kita ada riwayat katakan pada satu malam Sayyidina Aisyah Ya.
kehilangan Nabi. Kita cari, pegang, tak tahulah cuma pegang tu kaki Nabi, tak balas ke atau balas. Bagus sekali mengaji kita. Soalan tadi tu exactly ada dalam ni. Ada saya sebut tentang permasalahan menyentuh kulit perempuan ajnabi, batal tak batal wudu. Suami dengan isteri batal tak batal wudu. Dengan perempuan ajnabi lain daripada isteri, batal tak batal wudu. Bezanya tadi ayat yang tuan Haji kita sebut tadi. Ayat aula mastumun nisa, translation dia aula mastumun nisa, ataupun kamu ketika menyentuh perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, lamas itu mula masa ditafsirkan dengan menyentuh kulit perempuan tanpa lapik. Tanpa lapik, tak ada lapik, batal wuduknya. Dalam mazhab Hanafi tidak begitu. Dalam mazhab Hanafi, lamas itu mula masa bukan maksudnya sentuh, tapi mohon maaf ya, jima. Jima dengan isteri kita. Kalau orang lain bukan nama jima, nama zina dah namanya. Nah, ini jadi berbeza. Sebab itulah mazhab Hanafi, sentuh kulit lelaki dengan perempuan, syahwat tak syahwat, tak batal. Mazhab Syafi'i, sentuh syahwat tak syahwat, tidak berlapik, batal. Mazhab Maliki, sentuh kalau ada syahwat, batal. Tak ada syahwat, tak batal. Sebab itu kalau kita salam dengan nenek, tak ada syahwat apa dengan nenek. Nenek tua, nenek tua 9, umur 120 tahun. Tak ada syahwat apa. Itu tak apa kalau nak taklid mazhab tu lah. Jadi berbeza tadi, betul itu yang disebut. Dalil yang sama tapi cara memaham berbeza. Sama juga dengan masalah fiqah haid kan, muslimat kan, berapa kali? Salah kata quru', 3 quru'. Quru' tu ada kata 3 kali bersih, ada kata 3 kali haid. Itu yang ulama-ulama berbeza. Saya bagi satu contoh saja. Tuan-tuan mengaji fi'il amar. Fi'il mengaji. Bahasa Arab ni mengaji fi'il ni maksudnya perbuatan, verb. Verb ni ada past tense, ada present tense, ada simple future tense. Jadi dalam bahasa Arab ada satu fi'il, to command, untuk mengarahkan, to command. Itu disebut fi'il amar. Fi'il amar ada maksudnya, fi'il suruh ni apa? Ada maksudnya wajib, ada maksudnya sunat. Berbeza ulama. Madhab ni kata sunat, madhab ni kata wajib. Mereka berijtihad. Dan kenapa mereka dikatakan betul? Sebab mereka memang sudah qualified. Kita nak berijtihad tak boleh. Kenapa kita tak kemah di bahasa Arab? Wa humahum, ya humahunna pun tak lepas lagi. Kawan saya lama jumpa, dia kata apa habaq? Ana, dia kata. Orang Arab sebut kita, ana ni saya. Anta, kamu lama dah tak jumpa. Dia tanya saya, apa habaq ana, apa habaq saya? Kita lama dah tak jumpa, mana saya tahu. Saya tak habaq dah lagu tu kat dia. Tapi dia silap guna apa habaq ana. Sebetulnya dia tanya apa habaq anta, ana sihat. Ini apa habaq ana, saya dah. Mana saya tahu lah mati saya. Dia pula kata anta sihat. Dia kata dia pula tahu saya sihat. Ini baru ana dengan anda. Belum lagi fi'il mudhari, belum lagi aqwal, belum lagi mani, mantiq, bayat. Banyaklah. Mudah saja lagu mana kita kalau nak buat kelapa Sarawak ataupun nak buat cendol, lagu mana kita nak panjat pokok lagi kan, nak ambil kelapa, nak pokok, nak apa nama, semua dah payah. Lagu mana cendol bakar tu makanlah 3-4 pinggan pun tak apa, 4 mangkuk pun tak apa. Kalau muslimat, Mama Aja, datin-datin yang rajin sikit, beli cendol pula, beli apa? Beli santan ada. Santan tu, jadi cendol. Kita tanya ulama lah senang. Tanya ulama yang dah hadir, apa semua, insyaAllah selamat kita. InsyaAllah. Demikian saja segala yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan baik Tuhan saya sendiri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat daripada yang kita bincangkan tadi. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Majlis mengucapkan terima kasih kepada
Ustaz Muhammad Joy yang telah memberi banyak ilmu, dan juga saya berharap kita sama-sama memanfaatkan apa yang telah diberikan kepada kita semua. InsyaAllah selain daripada itu, saya ingin mengumumkan bahawa Ustaz juga adalah editor, executive editor pada Ilmu Gallery, yang mana beliau telah mengedit semua kitab-kitab yang telah dikeluarkan oleh Galeri Ilmu, yang mana buku-buku dan juga kitab-kitab ada dijual di belakang sana. Ustaz Zakaria merupakan owner pada Galeri Ilmu ini, dan banyak kitab-kitab yang telah dikeluarkan. Antaranya yang terkenal ataupun yang paling dikenali adalah biografi lengkap mengenai Rasulullah. Saya berharap setiap kita mempunyai kopi pada buku ini, ya, amat baik. Selain daripada itu, buku yang terbaru Ustaz, Kekeliruan Umat, telah banyak menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi buat masa ini, dan telah dijawab oleh Ustaz dalam kitab yang bertajuk Kekeliruan Umat. Jadi sama-samalah kita, kalau ada yang kalau dia boleh hutang tak? Saya rasa seperti apa yang telah dibuat oleh Ustaz Said, ya, dia boleh online kan bayaran. Kalau tak bayar, tak buat duit, dia boleh online kan bayaran untuk membeli buku-buku ataupun kitab-kitab yang ada di belakang sana. Jadi dengan tidak kami semua mengucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah Ustaz, kita akan jemput lagi Ustaz di masa ataupun di majlis yang akan datang. Kita akan beritahu Ustaz mengenai solat, kan? Itu adalah sangat penting, dan insyaAllah kita akan jemput Ustaz lagi, mungkin di tahun hadapan. Jadi dengan mengakhiri majlis kita hari ini, saya mohon Ustaz untuk membacakan doa sikit untuk kita sama-sama kita mendapatkan manfaat kepada majlis ilmu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللهم اغفر لصاحب هذه الأطعمة وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام وتقبل ضيافتهم وأتمم نيتهم وبلغ مقاصدهم واغفر لموتانا ولموتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan terima kasih, dan ini sebelum kita pergi ke majlis makan untuk makan hari tadi, kita jumpa Ustaz. Dan saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali adalah majlis Haiti kita akan diadakan pada 26 hari bulan, bertempat di Holiday Villa Subang Jaya, pukul 3 petang. Jadi kepada semua ahli alumni
saya berharap dapat mendaftar dengan koordinator jamuan Haiti kita, iaitu Haji Johari, Ibrahim Johari. Dan lagi satu, majlis kita seterusnya adalah pada 6 hari bulan 12, hari Sabtu bulan depan, oleh Ustaz Fahrul. InsyaAllah sama-sama kita hadir pada hari tersebut. Tajuknya akan saya WhatsApp nanti. Jadi saya jemput semua untuk menikmati